Salam sejahtera dan salam sayang kepada anda yang sedang menonton Suara Wanita bersama dengan saya, hos anda kali ini, Maria Suji. Seperti biasa, Suara Wanita akan berlangsung setiap hari Selasa dan Khamis pukul 10.15 pagi. Suara Wanita akan mengupas topik-topik yang menarik yang akan memberi inspirasi kepada anda semua, terutamanya kepada wanita yang berjaya ataupun wanita yang sedang mencari kejaya ataupun tidak tahu bagaimana ingin memulakan sesuatu, dan ini adalah satu siaran yang cukup sesuai untuk anda tonton ni. Jadi kepada anda di rumah, jangan tukar siaran anda kerana topik kita kali ini cukup menarik kerana saya akan bersama dengan seorang pemilik kek lapis yang cukup terkenal. Mari kita jangan melepaskan masa yang sangat-sangat yang kita nantikan. Okey, saya pun selama ini sangat gemar dengan kek lapis beliau, okey, iaitu Datin Masnah Sahani. Jadi Datin, apa khabar? So baik. Sihat? Sihat. Tengok tak kek lapis di depan kami dua ni. Saya ni dah rasa hilang fokus dah kerana tercium bau kek ni. Jadi yang ni Datin buat sendiri ke macam mana? Buat sendiri, pekerja lah dulu. Adakah yang ni Datin buat untuk saya ke untuk hari ni? Okay, kita perasan sikit, okey. Ya. Okey Datin, mungkin Datin boleh ceritakan kisah-kisah permulaan Datin mengusaha kek lapis ini. Adakah ia sekadar mencuba ketika itu ataupun mewarisinya? Kek lapis tu memang kami mewarisi dari mak kami dulu nak. Okey. Nolong-nolong lah, nolongnya berjual, nolongnya berpolah lah, berjual belum lah. Tapi kek lapis tu dulunya dikukus. Nya si Dikukus. ditunuk nak. Jadi tu dah zaman moden, kami cobanya polah lapis makai bakar je lah. Bakar Okey. kami mulai di rumah. Olah sikit-sikit lah pakai apa? Pakai makan mula-mula, pakai Okey. hidang hari raya. Tahu kita orang Melayu nak, kita Melayu mun hari raya tu kuihnya nang mau 10 macam. Oh ya, ya Mun kan? siap ada 10 macam nya si raya. Yes. Tak kek kati parit, kek buah, kek masa manis, banyak kek lumut, kek coklat memang diolah hari raya nak. Jadi kawan mek nanya kena ke tak si berjual-jual. Oh, okey. Cobalah tak berjual-jual. Jual lah sikit-sikit dek. Jadi ada order banyak. Bila dah order dek, barulah kata orang kami berkembang lah bisnes nak. Okey. Jadi kami cuba mulai di rumah. Jadi cari bekerja untuk nolong kami nak bekerja. Jadi kami orang terlalu rumah terlalu sempit, saya rumah kecil nak. Okey. Jadi kami cuba cari mana si nyaman lah kita kena kawasan perumahan nak. Jadi kami coba cari kilang. Kami cubalah apply kilang di Demak Laut dengan Mara nak. Jadi bila cuncinlah kami time tu ada kilang nak, ada kilang kosong. Jadi kami pindahlah kilang, barulah kami tu dapat mula kata orang berpuluh-puluh cuan. Di rumah sih dapat sebab Jadi ya bisin bah. Kilang dulu lah baru buka kedai. Ke macam ni? Kami ada kedai dulu lah, ada kedai di Desa Ilmu. Kami ada bantuan sebenarnya juga benar. Okey. Kami ada di Desa Ilmu dulu. Mula-mula kami di rumah, lepas tu kami di kilang. Okey. Bila kami bukan di rumah kami buka kedai. Adalah bantuan sidak mara. Sidak pertanian ngagak kami. Kami perlu bantuan apa katanya nak. Kerana kami di rumah kami ada di agak tahu sebabnya Okey. nya si merik di rumah. Jadi berilah nya apa alat-alat nak diperlu kami lah. Mixer. Mixer ke apa-apalah. Jadi pun siap mencukupi juga. Jadi order terlalu banyak nak, permintaan terlalu banyak. Jadi kami cuba apply di kilang taklah kilang merah marah tak nak. Jadi yalah tak. Barulah kami dapat mula beli dapur, beli banyak-banyak lah barang untuk untuk mula kek lapis untuk permintaan DKL pun dah stok banyak kami dah. Yang ni kalau orang datang di Semenanjung tak sah kalau tak bawa kek lapis. Semua cari mesti. Mira Cake House. Semua Mira Cake Dolok House pasu kan? nak, dolok pasu atuk danya gila dengan kek. Okey, banyak lagi kita nak korek rahsia Mira Cake House ni. Jadi kepada anda di rumah, jangan ke mana-mana, kita kembali lagi selepas ini.
Kembali lagi menonton Suara Wanita bersama dengan saya, Marisuji dan Datin Masna. Okey, Datin Masna, kalau kita lihat ketika ini, kek ni kita tengok warna-warni, pasti agak merumitkan membuatnya. Jadi Datin boleh tak Datin bagi pendapat, mungkin ada wanita yang ingin mengusaha kek ataupun makanan, ya sesuatu yang merumitkan untuk disediakan. Jadi bagi Datin sendiri, adakah penyediaan makanan ataupun menyediakan makanan ia sesuatu yang agak susah. Memang, kek lapis tu, memang susah. Bagi yang memulahnya je yang tahu, kek lapis tu susah sebab ianya perlu ada warna, ada colour-colour kan. Yes. Sebelum kami mula kek lapis tu, kami memang ada buku sikit, kami mesti, Ah. draw, kami pun nak draw colour. Bila kami nak mulahnya, kami, set dah gagung, ikut colour tu, ikut colour pada tempat kerja, ikut colour tu. Jadi macam tu. Kek Oh. lapis tu memang perlu, kesabaran. Pekerja kami pun, pilih-pilih je. Pilih-pilih je tahan kerja dengan kami orang. Ah. Sebab, bilanya dah cari panas sikit mau kerja, biarlah kek lapis tu perlu orang madah tengoknya macam, kesabaran yang kuat, Hmm. semangat mesti cekal lah, nak maulah kek lapis. Lagi, kek clear tu lagi senang, yang paling susah lagi kek puak kumbu. Kek Puak Kumbu ada tak dekat sini? Kami sedia situ sebab kami waktu PKP PSME saya dah mula. Okey. Sebab Sidak Semenanjung saya dah datang nak. Hmm. Pok kumbuk tu perlu 3 hari kita memolahnya. 3 3 hari. hari baru ianya siap. Ada rahsia sendirilah Datin. Tu Ah, Datin nak kongsikan bagaimana cara dia? kita mulanya, mula-mula kita bakar dulu nak, kita mula banyak-banyak bakar, lepas ya esok hari kita buat potong. Okey. Potong-potong baru kita potong-potong semua masuk dalam peti sejuk. Hmm. Lusak baru kita nyusun-nyusunnya. Nyusunnya kena, Oh. hati yang tenang, pirang yang lapang, barunya jadi pok kumbuk. Sebab pok Oh. kumbuk tu bukan senang nak Bukan molahnya. senang kan? Yang memolahnya saja tahu. Sebab ada kucing tu banyak pengusaha kek lapis, banyak. Tapi, apa tu orang tu, si semuanya dapat. Yes. Boleh tanyalah dengan, kawan-kawan kami pun, banyak yang moleh kek lapis, ada gedaknya si tahan lagi dah menangga susah-susah nak. Mhm. Yang semangat cengkal dengan geng-geng kami orang dak grup kami orang lah nak tahan. Ada grup dah ni. Orang tua-tua, umur kami orang tu nak, orang muda-muda, kata macam boring lah molahnya, Boring. banyak nunuknya lama. Kita bercakap mengenai corak yang ada di setiap lapisan. Bagi Datin sendiri, adakah kek ini mempunyai corak itu sendiri ataupun kita ikut kreativiti masing-masing? Sebab Datin tadi cakap Datin draw, Mhm. maksudnya Datin ada melukis dulu baru Mhm Datin mhm. buat dia. Buat dah. Makin pok kumbuk dia nak, inya kita draw macam pok kumbuk pun. Kita Oh. ikutlah, ya kena kena pala tu lah, kena pandailah, yalah, Yes. Jadi Datin draw ni ikut kreativiti masing-masing kah? Ikut kadang-kadang ikut pok kumbuk, ikut kainnya, ikut, Hmm. Jadi Datin ni dia punya kek ni macam-macam tau. Dia ada ah, awan awan nano, nano. Kenapa Datin bagi nama kek-kek semua ni? Kami, kek lapis tu sebenarnya 50, 60 jenis Hmm. sebenarnya. Kami, kan namanya nama Sidak, si Penny, Fafai kan, ni. Michael Jackson pun ada, apa nama te, Awan Nano tak nak, kayak sampai Penny, Datuk K, nama yang, kata orang nama yang, dikenal orang nak. Jadi kita, apabila kita mula nama tu, kita cari, kita nak mula sikit mencipta kuih tu, nya si diberi terus nama Tok K tu. Kita Hmm. nak macam ni yang pun Datuk K, Ona, Datuk K, Awan Nano kan, dan tu Awan Nano nak, kita waktu yang habis tengah naik nak. Jadi, Yes. mula Awan Nano tu bukannya nak ada mula terus, kita kena cipta dulu malam, Yang ni kita ke? draw, ikut, awan Nano ikut awan, warna biru, Ya. kita ikut, macam ada langit, ada macam ikut alam sekitar lah. Oh, okey. Barulah kita cipta je minggu baru baru kami madah, "Oh, tok kita mula Awan Nano." Macam ni. Okey, dalam banyak kek ni mana yang paling banyak permintaan dan Ah, kenapa? Ni pula kami orang tu semuanya udah dipilih. Oh, Sebelumnya sampai 100 jenis. okey. Bila kami nak mula satu jenis macam orang tu sip minat, Takut tak ada sip yang bukan yang sip minat. Dia sip apa minat, dia sip suka dengan colour apa, kami stopkan lah. Kami cari oh. yang disuka orang aja. Sip dah Biar perlu tak ada kita nak, pembaziran ada, kan? kena orang Semenanjung yang suka colour-colour. Hmm. Orang Cina yang suka colour simple aja. Simple. Yang macam colour cheese Cina.
Okey. Macam-macam jenis manusia tu yang ada Ikut cita rasa ikan rasa masing-masing. masing-masing. Ada yang suka Ada simple, orang suka simple lagi sedap. Ada ah, juga orang orang fikir Selangor macam suka cakap yang tu kalau lah. colour-colour dia nampaklah dia punya Nampak Sarawak kan, kek lapis. mm. Okey Datin, Kek Amira Cake House bukan sekadar menjual kek lapis. Jika anda tahu, mereka juga ada membuka kedai roti mok. Jadi bagaimana tercetusnya idea nak buka roti mok? Sambil orang boleh minum, boleh makan linut dan yang paling special dekat situ adalah kuih bingka Bingka. sejuk beku. Jadi Mm-mm. bagaimana tercetusnya idea boleh buat Mm-mm. bingka sejuk beku ni? Kami mula di Metro City ya, kami mula kek lapis dulu. Bila kami dah mula kek lapis, nak ada meja pindah, sini nanya, nak nasi mulaik. Kami tu haus sebenarnya. Jadi kami cubalah cari bekerja untuk mulaik nak. Bila dah mulaik, saya dah roti, saya dah apa-apa. Jadi kami polahlah roti. Kami pun tak ada kursus roti pandai. Kami pun polahlah. Jadi ada roti kahwin, roti mok, roti anjang, roti amal lah. Jadilah dek, agak bila tidak tanya, si ada bingka. Orang yang nanya. Oh benar juga, orang yang dah biasa beli bingka kami nak. Kami kan dulu jual bingka. Jual Semula bingka. kami dulu sebelum kek lapis kami nang famous ke bingka. Nak semula bingka palu. Pulah lah dek. Bila dah pulah kurian, nanya lagi makanan. Cik mula makanan kah? Pulah lah dek. Dak linu, dak apa dah. Nak suka orang nak Cucur. Saya pernah pergi cucur. ke sana. Cucur pusu. Macam dak mi golok, mi apalah apa-apa Adakah yang resepi itu memang dari Datin sendiri? dan kami pun cipta lah. Jadi kenapa nama dia roti mok? Nama kami Molah lah, kami pun Molah. Itu nama samaran Datin lah ni, Nah. mok. Roti mok. Jadi Kerana kami panggil kami Mok. Pekerja kami semua nama kami. Mak Mok dengan laki kami Pak Mok. Jadi yang Mira tu nama siapa? Mira anak kami. Yang Komni tu namanya. Sebab yang nolong. Sebelum kami berjual anak. Kami orang gago. Hal mula kuih apa, sibuk. Ini yang mengurus emak kena kita tak perlu company, tidak minta company minta apa. Jadi kurus tak kau. Jadi engkau yang nama kau ya kan nama Mira. Ya jadi namanya Mira. Namanya tu oleh kata aku lah naik. Dia ada tuahnya nama Mira ni. Tuah nama Mira ya. Jadi anda di rumah tu dah tahulah Mira ni sebenar anak sulungnya. Jadi selepas ini anak nombor 3. Okey, saya nak makan dulu, saya nak berehat dulu dengan Datin. Kita kembali lagi selepas ini. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Suara Wanita. Saya telah makan habis. Tak ada laki puja. Okey Datin. Okey, kita tahu kek lapis Sarawak bukan mungkin ada yang tahu sebenarnya kek lapis ini ada di semenanjung Malaysia di Jalan Keramat. Dan kita nak tahu kenapa Datin buka kedai itu dekat situ. Sedangkan kalau lebih macam mana orang cakap, lebih feel jika orang Semenanjung pergi sini membawanya. Mungkin ada sebab Datin buka kedai di sana. Ya ada. Sebelum tu kami memang dah lama nak buka di Semenanjung nun. Dalam 5-6 tahun kami cari tempat. Sebenarnya permintaan sidak Semenanjung sebenarnya. Bukan kami saja nak buka-buka kan. Nak buka, kenapa tak buka di Semenanjung. Dia orang cakap kan. Sebab sewa dia terlalu agak tinggi. Jadi kita berani lah. Jadi cepat cari. 5 tahun dah ambil cari. Kami betul jalan-jalan pakai jeki lah. Adalah kedai di tepi jalan tu rumah untuk dijual. Tepi sekali. Terus call perlu belilah tak. Jadilah jadi kedai dia siang. Jadi permintaannya bagaimana dekat sana bila dah buka? Di sana memanglah menggalakkan sebab orang Semenanjung untuknya suka kek lapis Sarawak. Memang dia orang suka. Lagi orang Sabah. Orang Sabah? Aduh, kuat makin kuih orang Sabah. Kan dengan orang Sabah pun dia beli kami bukan sikit. Dia berapa beli, paling? Beli kotak-kotak dia beli. Jadi saya bertanya lah kan. Tanya dengannya, apa kena untuk menuri ke kuih tu? Dia kata,
Tak adalah, dia pakai makan. Aduh, pakai marit dengan Oh, keluarga. okey. Pernah Ah, terfikir tak nak buka dekat Sabah memandangkan ah, Sabah permintaannya tinggi? Mungkinlah adalah dalam hati kita ni, tapi kita tak pandai dululah sebab Hmm, kita nak apa ni, satu-satu dulu. satu-satu sekarang dah COVID juga Ya, ya kan, kan, jadi yes. tak adalah. Tak adalah nak gago-gago nak buka di Sabah dulu, Hmm. mungkinlah satu masa nanti. Jadi yang pembuatan kek lapis ni di Jalan Keramat tu, kedai itu sendiri, adakah dibuat di situ ataupun dari Sarawak kita pergi hantar pergi Semenanjung Malaysia? Okey, tapi di Semenanjung nya saya ada mula saya ada kedai kucingnya. Memang mula di saya juga. Hmm. Bila bola di saya, jual saya terus bola tu. Dulu mula-mula kami kirim kan jadi susahlah sebab tambangnya Ya, terlalu ya, tinggi kan. tinggi. Jadi kuihnya pun bila datangnya si kacak nak. Hmm, betul. Jadi kami ambil pekerja situ lah. Mbak ke sini Hmm. dalam 5-6 orang lah untuk Hmm. mula kek lapis di sini aja. Di sini aja. Ah, mm, mm, mm. Oh, jadi mungkin ada yang nak tahu tips-tips bagaimana nak suruh kek lapis ni bertahan dengan lama? Kek lapis tu, senang ya jaganya, mun kita naruhnya tahan masuk dalam freezer je nak. Mun kita nak ni kan beku, Hmm. bilanya dah beku pula, masuk dalam microwave. Sebulan dak bulan pun dia tahan. Banyak orang Hmm. beli macam ni, belinya dak RM10. Kek raya Hmm. nak, belinya ni RM15, masuk dalam ais. Mun ada orang datang, dia makan. Hmm. Sepatutnya nang, gila menang kek lapis orang Semenanjung. Jadi sebut saja Mira Cake House, semua orang tahu. Jadi mungkin ramai nak tahu bagaimana Mira Cake House ni boleh berkembang maju sehingga sekarang. Mungkin ada tipsnya tak Datin? Mungkin ada caranya tersendiri. Hmm. Kita ni, sebelum tu memanglah kita orang susah tahu kan, keluarga yang Hmm. bukan keluarga yang dari mak bapak kita orang senang kan. Jadi Hmm. kita ni berusahalah kena susahlah kita jadi apa, apa tu, bekerja kuat untuk, nak membuat bisnes, Mira Cake Lapis tu. Kita kena simpanlah duit apa yang ada kan. Yes. Ada oleh kita simpan 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 sedikit-sedikit. Belum kami membuka cawangan, berapa cawangan tadi kan? Hmm. 8 cawangan, Mhm. belum lagi. Kena kita simpan duit dulu, udah ada duit modal yang mencukupi, Hmm. pekerja yang cukup, baru kami dapat buka satu cawangan, lepas tu baca cawangan, satu cawangan, begitulah. Hmm. Untuk menyimpan modal mungkin susah. Hmm. Jadi mungkin Datin boleh kongsikan bagaimana Datin mengatur semua modal-modal, bagaimana Datin atur yang Hmm. ini, bagaimana Hmm. Datin bahagikan. Hmm. Adakah Datin ada pembantu khas ataupun anak-anak ataupun Datin Hmm. ni memang sangat hebat dalam matematik? Saya memang kira ada buntung jugalah sebab anak-anak saya, ada adik-beradik, keluarga, anak buah saya semua yang, Hmm. membantu saya. Saya tak seorang diri, Hmm. terutama sekali suami kan, suami sebab, suami saya yang banyak mendorongkan saya, untuk bersabar, untuk untuk menasihatkanlah. Dia Hmm. sekarang pun dah tak ada menolong-nolong. Kami dua dah tak sibuk dengan, bisnes ni, terpulang pada anak-anak yang mengurusnya. Jadi kami dua jadi lelaki makcik tu ya penasihat, saya yang untuk wang kewangan memang saya Baik. yang belum, anak-anak berserahkan anak. Dia Oh. orang hanya makan gaji saja. Itulah Oh. asal saya beruntunglah anak-anak saya pun, tak membiarkan, saya seorang diri kan. Seorang diri, ibunya seorang diri. Mm. Mungkin banyak anak-anak muda yang baru ingin memulakan perniagaan, namun ada kita tengok sekejap saja berniaga sebab Mm. belum apa-apa dah Hmm. tak dapat Ah, teruskan. ah, Banyak dah kes macam mm, ni mm, berlaku. mm, Jadi mm, nasihat dari Dating bagaimana mm. mereka nak atur semua ni? Tok nasihatlah kita dengan orang muda nak, janganlah mudah nak putus asa, macam menceriknya, panas lalu si mau. Kita mestilah, kita macam orang bekerja kan, Hmm. anak-anak yang ada pelajaran, yang ada jadi cikgu, jadi apa. Mana yang tak ada pelajaran tu, bukalah kek lapis ni, bukalah bisnes ini untuk
kita sendiri. Kita jangan bergantung dengan suami kita. Suami kita tu untuk dia belanja dia rumah tangga kan. Kita sini nak bergaya ke, nak apa ke, nak glamour ke, kita mesti cari duit impun. Jangan gago nak minta dengan lelaki, boleh tok jangan. Apabila dah buka bisnes, kami nasihat dengan anak muda kan, janganlah bila dah ada bisnes, dah ada laku, nak beli beg, LB, nak beli tok, jangan. Jangan dulu, tahan hati, niat kita. Memang kita ada Sebab kita kan keinginan. buta Kita perempuan tengok, ni memang gila pergi shopping. Memang perempuan itu memang gila. Saya pun macam ni juga. Tapi kesabaran saya ni memang saya tak mau. Saya kena fikirkan bisnes saya dulu. Nak beli barang takut tak ada cukup. Saya tak mau. Saya bila saya cucuk duit mesti ada. Ambil duit mesti saya tak mau. Saya Ah. mesti bayar gaji pekerja saya yang paling dijaga saya betul-betul. Yalah Saya kan. tak mau disebut-sebut orang, gaji tak bayar, saya tak mau. Kami pekerja kami ni dapat gaji 1 minggu 1 kali kan. Kami siap dah beri bulan si berani takut. Jadi saya dengan anak-anak muda, kalau nak buka bisnes kelapis ni memang terlalu untung. Tapi kena hati yang terang cekal. Jangan cepat menyerah kalah, jangan cepat nak glamour dulu. Ada duit boleh simpan dalam bank. Ada duit simpan dalam bank. Penuhkan duit dalam bank dulu. Cari kedai, jangan cari kedai dulu. Tak ada duit jangan nak cuba-cuba nak cari kedai. Duit mesti ada dalam simpanan. Lepas tu dah ada duit baru kita cuba cari kedai kecil, buka sendiri kan. Kita jual di rumah dululah. Kita kan sekarang senang. Kita dapat online, bukan macam kami dulu. Kami dulu saya ada online. Kami betul, punya betul. madahkan kawan. Kami ada jual. Kami kena itu online ada. Jual online dulu. Jual lepas tu dah ada duit baru kita cari kedai kecil. Buka dulu kedai kecil barulah. Kami dulu bukannya dari besar itu dapat 5-6 buah kedai. Jual tepi jalan dulu. Dari rumah dulu lah. Dari rumah tepi jalan. Tepi jalan. Kami sikit lagi tip. Kita ni nak berniaga, jangan terlalu malu. Malu kata orang, malu jangan malu, jangan sekalilah bersifat malu. Ya tolak tepi. Kita kena orang dikit kita jangan nak kata orang malulah nak berdagang. Jangan. Sifat dia jangan. Kami dua laki bini bapa cik tak ada sifat yang memalukan. Okey, pengajaran kita dapat di sini adalah kita jangan malu jika nak menjual sesuatu ataupun nak ingin kaya, anak kaya. Mestilah semua orang nak kaya. Tipu lah Jangan semua malu. orang tak nak. Buang sifat malu tu. Ya. Kita mesti tanamkan diri kita, aku nak kaya macam tu. Jangan boros, Jangan mesti boros, simpan simpan modal dulu. dan bila dah dapat duit sikit kita simpan dulu. Nampaknya Datin banyak sebenarnya soalan yang kita nak bagi tapi masa ni cukup-cukup mencuburi kita dua ni nak bercakap. Mungkin selepas ini saya akan personal dengan Datin nak tahu tips dia lebih mendalam. Jadi kepada anda semua, apa yang kami kongsikan hari ini dari Datin sendiri boleh memberi inspirasi ataupun memberi semangat kepada anda semua. Dan sebarang perkongsian ataupun pertanyaan, anda semua boleh ke laman web kami di wanita@tvs.tv.my sehingga kita berjumpa lagi di episod akan datang. Sebelum itu, terima kasih Datin kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Okey, sampai di sini saja. Terima kasih semua. Terima kasih.